اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf. Kita sampai ayat ke-58. InsyaAllah kita sambung ayat seterusnya, ayat 59. Sebelum kita sambung, cuba tengok maksud ayat yang lepas dan pengajarannya serta kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas, Allah menceritakan tentang nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Antaranya ialah Allah yang meniupkan angin, yang mengutuskan angin, kemudian angin itu menggerakkan awan, kemudian daripada awan turunnya hujan sebagai busra, berita gembira dan sebagai rahmat kepada hamba-hambanya. Jadi itu adalah sebagai nikmat yang Allah beri kepada semua makhluknya, termasuk yang kufur kepadanya. Kemudian di samping Allah nak bagi tahu itu adalah nikmatnya, rahmatnya, Allah juga nak bagi tahu bahawa ada yang lebih besar daripada nikmat yang Allah bagi kat dunia, iaitu setiap perbuatan manusia akan dibalas. Dan apabila manusia mati, manusia akan dibangkitkan. Jadi bukti bahawa Allah berkuasa membangkitkan semula manusia walaupun telah mati, telah hancur. Buktinya ialah bagaimana Allah menumbuhkan daripada bumi yang kering kontang dengan hanya menurunkan air sahaja, air hujan, maka daripada situ tumbuhlah berbagai-bagai tumbuhan, berbagai-bagai jenis buah-buahan yang berbagai rasa, berbagai warna, berbagai bentuk. Hanya daripada air dan tanah. Maka begitu juga Allah kata, "Kazalika nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun." Begitulah kami mampu menghidupkan orang yang telah mati. Di mana setelah berlaku kiamat yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua, Allah menurunkan hujan, dan bila hujan mengenai satu benda yang masih baki, tertinggal ataupun yang tidak hancur daripada badan manusia. Ada yang mengatakan tulang daripada punggung. Bila air hujan mengenai tulang itu, maka manusia yang dah hancur akan tumbuh dan menjadi kembali seperti asal. Kemudian manusia akan keluar daripada kubur. Jadi bila Allah menghidupkan bumi yang mati, selain daripada itu sebagai nikmat dan rahmat Allah kepada hambanya, dengan tumbuhan itu manusia boleh hidup, haiwan pun boleh hidup, maka di situ juga ada petunjuk kebesaran Allah bahawa Allah sangat berkuasa untuk menghidupkan kembali manusia yang telah mati dan hancur. Kemudian ayat 58, Allah bagi tahu pengajarannya ialah Allah nak bagi tahu bumi yang subur akan melahirkan hasil yang baik. Wal baladut tayyib, tempat yang subur ataupun negeri yang subur, yakhruju nabatuhu, akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya biiznillah. Dan sebaliknya, wallazi khabusa, bumi ataupun tanah yang tidak baik, yang tidak subur, la yakhruju illa nakida, dia tidak akan keluar tumbuhan melainkan yang tidak berfaedah. Kazalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Begitulah Allah kata, kami gerakkan
tanda-tanda kebesaran kami supaya manusia dengan kebesaran kami itu manusia kenal Allah dan manusia yashkurun, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara pengajaran ayat 58 ni sebenarnya Allah nak bagi tahu air hujan itu sama seperti Al-Quran. Dan bumi yang ditimpa hujan itu sama seperti hati manusia. Jadi kalau air hujan tu turun di bumi yang subur, maka bumi yang subur akan mengeluarkan hasil yang baik. Maka begitu juga Al-Quran kalau sampai masuk ke dalam hati yang hidup, hati yang bersih, maka hati yang bersih itu akan mengeluarkan hasil yang baik. Yang pertama, akhlak yang baik daripada orang yang menerima Al-Quran. Kemudian yang kedua, bumi yang subur akan mengeluarkan tumbuhan yang baik. Kemudian tumbuhan yang baik akan dimanfaatkan oleh orang ramai. Kadang-kadang tumbuh-tumbuhan itu di Australia, tapi orang Malaysia pun dapat manfaat. Orang Afrika pun dapat manfaat. Kadang-kadang tumbuhan itu buah-buahan daripada Mekah, daripada Madinah, tapi satu dunia dapat manfaat. Maka begitu juga, kalau hati manusia bersih dan masuk Al-Quran ke dalam hatinya, selain daripada dia sendiri mendapat manfaat, dia akan beramal soleh, dia akan menjadi orang yang paling berakhlak mulia, dan hasil kebaikannya akan melimpah, akan tersebar ke satu dunia. Sebagaimana Quran bila masuk ke dalam hati Nabi Muhammad, maka daripada hati yang bersih itu, Quran itu bergerak dan tersebar satu dunia. Bermula daripada mana? Daripada hati yang subur, iaitu hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajaran untuk kita ialah, kalau Quran masuk ke dalam hati kita, tapi tak mengubah apa-apa, makna hati kita kotor. Hati kita keras. Kalau hati kita lembut, hati kita suci, hati kita betul-betul ikhlas kerana Allah, bila Quran masuk je, terus dia akan mengubah akhlak kita. Mengubah cara kita berfikir selari dengan Al-Quran. Dan kita tidak akan duduk diam, kita akan bergerak menyebarkan ilmu. Sebab apa? Sebab Quran menyuruh kita supaya menyebarkan ilmu. Quran menyuruhkan kita supaya pentingkan, utamakan dakwah, dan buatlah kerja yang paling Allah cinta, iaitu mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat 58 Allah sebut satu perkataan, biizni rabbih. Tumbuh-tumbuhan itu akan tumbuh daripada bumi dengan izin Tuhannya. Tengok Allah ikatkan dengan izin Tuhannya. Boleh tengok ayat boleh tengok kembali surah Al-A'raf ayat yang lepas. Tumbuh-tumbuhan itu bila hujan turun di bumi yang subur, maka bumi itu akan mengeluarkan tumbuhan, tapi dengan syarat biizni rabbih, dengan izin Tuhannya. Dengan izin Tuhannya. Makna apa tu? Allah nak bagi peringatan. Kadang-kadang bumi itu dah subur, air hujan pun dah turun, tapi kalau Allah tak nak bumi itu mengeluarkan tumbuhan, dia tak akan keluar. Maka begitu juga, kadang-kadang hati itu dah subur, tapi Quran dah masuk, tapi Allah tak nak. Tanpa izin Allah, dia tak akan menjadi orang beriman. Tanpa izin Allah, dia tak akan menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, siapa ni? Zainab binti Jahsh dan juga Zaid bin Harisah, yang mana kedua-dua ni Nabi dah pesan, kahwinlah kamu dan jadilah sepasang suami isteri yang baik antara satu sama lain. Nabi dah pesan dah. Makna apa yang Nabi pesan dah terbaik. Dan dua-dua orang tu dah beriman. Dua-dua orang tu dah beriman. Tapi akhirnya rumah tangga Zaid bin Harisah dan Zainab binti Jahsh akhirnya porak-poranda juga. Makna apa? Pesanan Nabi tak masuk juga. Walaupun dua-dua bumi dah subur. Sebab apa? Allah tak izinkan. Jadi sebab itulah, walaupun kita dah okey, alhamdulillah, hati kita pun bersih, tapi jangan lupa, hidayah itu tak mungkin dapat melainkan dengan izin Allah. Maka mintalah pada Allah, berharaplah kepada Allah, dan berserah hanya kepada Allah. Jangan bergantung kepada usaha kita sahaja. Berdoalah pada Allah, dan berdoa
yang paling penting, yang paling utama ialah ihdinas siratal mustaqim. Berapa ramai yang nak hidayah tapi ada masalah, Allah tak bagi. Allah tak izinkan. Okey? Jadi kalau ayat yang lepas Allah menceritakan tentang nikmat-nikmat Allah kepada hamba-Nya, dan Allah buat perbandingan. Kalau Allah boleh menghidupkan bumi yang subur, maka begitu juga Allah boleh menghidupkan manusia yang telah mati dah hancur. Yang kedua, Allah juga buat perbandingan. Kalau bumi yang subur boleh melahirkan tumbuhan yang baik, yang banyak, yang baik, dan boleh dimanfaatkan oleh seramai manusia, maka begitu juga kalau hati yang subur, kalau dimasukkan Al-Quran, dia akan membawa kebaikan kepada seramai manusia yang mungkin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat hari ini Allah nak bagi tahu tentang kisah-kisah para nabi. Iaitu bagaimana kaitan dengan ayat lepas ialah bagaimana kita nak menghadapi nikmat-nikmat Allah di dunia, bagaimana kita nak menghadapi musibah-musibah yang silih berganti. Dia tidak ada nikmat sepanjang masa dan tidak ada musibah sepanjang masa. Hidup adalah ujian. Bila ujian ada dua je, satu nikmat, satu musibah. Jadi ayat hari ini Allah nak ceritakan kisah-kisah para nabi, bagaimana mereka menghadapi ujian kehidupan, bagaimana mereka menjadi hati yang subur, mereka menyampaikan dakwah, dan bila dakwah mereka tak diterima, bagaimana sikap mereka. Kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ada sumpah yang Allah buang kat sini yang tidak disebut, demi Allah. Bila ayat bermula dengan laqad, makna ada wallahi, tapi Allah tak sebut. Pasti qad, sesungguhnya, arsalna, kami telah utuskan, Nuh, Nabi Nuh AS. Nuh adalah Abu al-Bashar As-Sani. Nabi Nuh digelarkan Abu Bashar As-Sani. Bapa kepada manusia yang kedua. Kalau bapa pertama ialah Adam AS. Jadi bapa yang kedua ialah Nuh. Sebab apa? Sebab di zaman Nuh semua mati dah. Yang kafir, yang sesat semua mati, dan tinggal hanya Nabi Nuh dan orang beriman. Daripada Nabi Nuh itulah, daripada zurat Nabi Nuh, lahirnya manusia sampai ke hari ini. Dan kita ni adalah daripada zurat Nabi Nuh. Maka sebab tu Nabi Nuh dipanggil bapa manusia yang kedua. Dan Nabi Nuh adalah awwalu rasulin. Rasul yang pertama. Rasul yang pertama. Beza Rasul dengan Nabi. Kalau Nabi Allah turunkan wahyu pada mereka dan mereka tidak diwajibkan untuk sampaikan kepada kaum mereka. Adapun Rasul, Allah turunkan wahyu pada mereka dan Rasul tu diwajibkan sampaikan wahyu tu kepada kaumnya. Itu beza. Jadi yang pertama wajib menyampaikan wahyu Allah kepada kaumnya ialah Nabi Nuh AS. Rasul yang pertama. Okey, kami telah utuskan Nuh ila qaumihi kepada kaumnya. Okey, sekarang Allah nak mula cerita kisah para nabi, kisah para rasul. Tapi sebelum tu kita nak faham apa faedah. Cerita ni orang suka cerita kan. Orang tua-tua kita pun suka bercerita. Tapi kadang-kadang cerita tu tak ada faedah pun. Cerita Nujum Pak Belalang, cerita Abu Nawas. Dan budak-budak pun suka bercerita. Bahkan yang belajar di sekolah pun ada komik-komikkan cerita-cerita. Contoh Hikayat Antuah. Jadi manusia ni, tabiat manusia suka bercerita. Suka mendengar cerita. Dan Quran pun banyak menceritakan cerita-cerita. Cuma kita nak faham, kalau manusia suka cerita, sebab apa? Dan kalau Allah menceritakan kisah-kisah kaum dahulu, apa faedahnya? Cuba kita buat perbandingan
dengan manusia suka cerita ataupun suka mendengar dengan apa yang Allah ceritakan dalam Quran. Apa faedahnya? Okey, kita nak tahu faedah kenapa banyak cerita para nabi, cerita umat dahulu dalam Quran. Banyak, kadang-kadang cerita sama berulang. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Ibrahim, cerita macam-macam. Cuba buka surah Yusuf, ayat yang terakhir, ayat 111. Hikmah. Kisah-kisah dalam Al-Quran. Satu, sebagai ibrah, sebagai pengajaran. Dalilnya surah Yusuf. Ayat 111. Ayat tu panjang, kita ambil di awal je. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kan? Cuba tengok. Allah bersumpah, laqad sama dengan yang ke atas. Demi Allah, pasti sesungguhnya adalah fi qasasihim, dalam qasas ni jamak plural. Kalau satu kisah, kalau satu qissatun. Dan jadi bahasa Melayu cuma sebutan lain. Orang Melayu sebut apa? Kisah, kan? Qaf jadi kaf. Sa ni bersabdu tapi dia hilangkan. Kisah. Bahasa Arab kisah. Ini satu. Kalau banyak, kalau plural, qasas. Qasasihim. Demi Allah, Allah berkata, pasti sesungguhnya, sampai Allah bersumpah ni, nak begitu apa? Kalau Allah bersumpah, Allah nak beritahu satu benda yang penting. Pasti sesungguhnya adalah dalam kisah-kisah mereka. Kisah siapa ni? Kisah umat dahulu, kisah para nabi, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa. Semua tu dalam kisah mereka ada ibrah. Ibrah, pengajaran. Apa makna ibrah? Ibrah ni sebagai panduan. Jadi kisah mereka tu sebenar hikmah yang terbesar ialah supaya kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Maknanya kalau kita tak faham kisah dia ataupun tak baca, panduan kita tidak lengkap. Panduan kita tidak lengkap. Dan bila panduan kita tak lengkap, mana kita akan ada masalah dalam kehidupan. Okey, kemudian Allah beritahu juga kisah para nabi dahulu ni pengajaran, tapi bukan untuk semua orang. Bukan semua orang ambil pengajaran daripada kisah para nabi dahulu, bukan semua. Berapa ramai ni? Segelintir sahaja. Mungkin 1 daripada 1000 seorang je. Daripada 1000 seorang je yang ambil pengajaran daripada kisah para nabi dan para rasul dahulu yang ada dalam Al-Quran. Sebab tu Allah kata, dalam kisah mereka ada pengajaran untuk siapa? Liulil albab, untuk orang yang berfikir sahaja. Kalau dia baca Quran, dia tak berfikir, orang ni dia tak akan dapat pengajaran. Dia baca untuk khatam, orang ni tak akan dapat ibrah. Sebab dia bukan berfikir. Jadi nak dapat pengajaran ibrah daripada kisah-kisah dalam Quran, kena menjadi orang yang berfikir. Lepas baca, fikir apa maksudnya. Okey, yang kedua, tasbit. Tasbit al-qalbi. Tasbit di mana untuk meneguhkan, untuk menguatkan hati. Maknanya, orang beriman banyak ujian. Apatah lagi kalau dia buat kerja dakwah. Bila banyak ujian, kadang-kadang goyah. Kadang-kadang takut, kadang-kadang risau, kadang-kadang mengajuk. Maka untuk meneguhkan hati orang beriman, khususnya para pendakwah, dengan membaca kisah-kisah para nabi, para rasul dahulu. Dengan baca kisah ni, hati mereka akan teguh. Tasbit mana? Peneguhan. Al-qalb, hati. Dalilnya surah Hud, ayat 120.
Dalilnya surah Hud ayat 120. Okey. Cuba baca di awal ayat tu. Wa kullan naqussu alaika min amba'i ar-rusul. Apa tu? Ma nusabbitu bihi fuadaka. Apa tu? Waja'aka? Waja'aka fi hadzal haqqi. Kemudian al-haq wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Okey. Betul. Cuba tengok. Allah kata apa? Wa kullan. Apa makna wa kullan? Dan semuanya. Semua. Naqussu alaika. Naqussu daripada fi'il madhi qassa yaqussu. Jadi kalau yang ni kisah ni isim, kata nama. Kalau naqussu fi'il, perbuatan. Semua naqussu kami cerita alaika kepada engkau Muhammad. Kami cerita kepada engkau. Cerita apa ni? Min amba'ir rusul. Daripada amba'. Amba' apa mana? Kalau satu naba'. Surah An-Naba' kan? Naba' berita besar. Kalau amba' berita-berita besar Rasul. Jadi semua kami cerita pada engkau daripada cerita berita-berita tentang para Rasul. Apa tujuan? Manusabbitu bihi fuadak. Apa yang kami, apa makna nusabbit? Kami teguhkan, kami pasakkan bihi dengannya, dengan kisah para nabi ni. Apa yang Allah teguhkan dengan kisah para nabi ni? Iaitu fuadaka, hati engkau. Boleh? Jadi cukup jelas. Kalau tak ada kisah para nabi ni, makna apa? Nabi Muhammad akan goyang. Nabi Muhammad akan ada masalah. Sebab tu Allah sebut kisah para nabi, bahkan Allah sebut berulang kali. Sebab apa? Sebab nak menguatkan hati Nabi. Kalau hati Nabi tak kuat, dakwah tak akan tersebar dengan berjayanya. Jadi kalau hati Nabi perlu diteguhkan, subhanallah, hati kita 10 kali lagi perlu diteguhkan. Dengan apa? Bukan dengan dunia, tapi dengan kisah-kisah para Nabi, kisah para Rasul dahulu. Sebab tu saya nak beritahu, semua yang ada masalah ni, masalah rumah tangga, masalah kewangan, masalah macam-macam masalah, semuanya sebab jauh daripada Quran. Kadang-kadang ada ujian je, mula goyah. Mula nak keluar daripada Islam. Sebab apa? Sebab mereka hilang panduan. Kisah Nabi Nuh, mereka tak faham. Kisah Nabi Ibrahim, sampai kena bakar, mereka tak dengar. Kisah Nabi Musa, sampai kena halau, sampai ke laut, mereka tak ambil pengajaran. Jadi macam mana hati mereka nak teguh? Macam mana hati mereka nak tetap pendirian? Jadi orang macam Nabi pun perlu diteguhkan dengan kisah-kisah ni. Maka siapa kamu tak nak faham cerita para Nabi? Siapa kamu tak nak ambil pengajaran daripada kisah para Rasul? Siapa kamu? Kemudian Allah kata lagi, waja'a bika. Dan Allah mendatangkan kepada engkau dalam kisah ni al-haq. Semuanya benar. Semuanya benar. Tak ada satu pun cerita para Rasul dalam Quran palsu ataupun main-main, sia-sia. Tak ada. Tengok, Allah kata cerita ni benar. Kemudian cerita ni ada pengajaran. Kemudian cerita ni untuk meneguhkan iman kamu. Tapi hanya berapa peratus yang baca kisah para Nabi dalam Quran. Sebaliknya, ramai orang yang buat cerita, mereka cerita. Sama ada cerita kartun ke, cerita komik ke, cerita filem ke, drama ke, macam-macam buat cerita. Tapi berapa ramai yang mendengar, berapa ramai yang bagi masa.
Habis satu filem, satu filem. Habis satu siri, satu siri. Semua cerita-cerita. Tapi cerita tu bukan hak. Dan cerita tu jauh sekali daripada meneguhkan iman kita. Bahkan kadang-kadang cerita yang mengarut macam tu lagi menjauhkan kita daripada Allah. Lagi menggoyangkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa kita banyak buang masa pada benda yang membahayakan kita? Cuba bagi masa untuk meneguhkan iman kita. Cuba bagi masa untuk menguatkan iman kita supaya kita akhirnya mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian Allah kata apa lagi? Wa mau'izah. Dan juga kisah ni sebagai mau'izah, peringatan. Kita boleh tambah satu lagi. Tujuan cerita, kisah-kisah dalam Quran ialah mau'izah. Mau'izah. Mau'izah ni peringatan. Kalau ibrah pengajaran, apa beza dia? Mau'izah ni, benda kita dah tahu, tapi kita lupa. Maka kita baca lagi sebagai peringatan. Apa yang kita dah tahu, tapi kita lupa. Sebab itulah antara banyak kisah-kisah dalam Quran, banyak Allah ulangkan. Kisah Musa berulang, kisah Nabi Ibrahim berulang. Supaya apa? Sebab manusia lupa. Kadang-kadang bila baca surah Baqarah, jumpa kisah Nabi Musa. Lepas tu lupa. Balik baca surah Al-A'raf, jumpa lagi kisah Musa. Jumpa lagi kisah Nabi Nuh. Sebab manusia mudah lupa. Maka perlu pada peringatan. Zikra. Wa mau'izah dan zikra. Tapi Allah bagi tahu. Kalau ibrah ni untuk orang yang berfikir. Kalau mau'izah dan peringatan untuk siapa pula? Lil mu'minin. Untuk orang beriman. Makna apa tu? Pengajaran dia ialah, siapa yang tak ambil ibrah, siapa yang tak ambil mau'izah daripada kisah para Nabi, siapa yang tak ambil zikra, dia sebenarnya belum mukmin yang sempurna. Sebab Allah kata kalau mukmin mesti dijadikan Quran sebagai mau'izah. Mesti dijadikan Quran sebagai zikra. Kalau dia benar-benar beriman. Jadi siapa yang baca Quran tak faham, jangan perasan dia beriman. Sebab Allah kata kalau beriman, faham dan ambil pengajaran. Okey? Pengajaran. Pengajaran itu peringatan. Ada dalam ni, mau'izah daripada kisah. Sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Apa kata Luqman? Wa iz qala Luqman. Wa iz qala Luqman. Apa dia? Wa iz qala Luqman. Libnihi. Wa huwa ya'izuhu. Wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Okey, tengok mau'izah daripada kata ni. Wa'aza ya'izu. Tengok kita nak faham apa makna mau'izah kan. Dan ingatlah ketika mana Luqman berkata kepada anaknya, bila dia berkata ni, wa huwa ya'izuhu, dalam keadaan dia sedang, dia terjemah apa tu? Sedang beri peringatan. Dia sentiasa beri peringatan. Dan Allah sebut pula dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Jadi peringatan kena sentiasa bagi. Walaupun kadang-kadang dia dah tahu. Kadang-kadang dia dah belajar. Sebab manusia ni adalah terkena dengan sifat pelupa. Okey. Kita sambung kisah Nabi Nuh. Apa pengajaran dia? Apa mau'izahnya? Apa yang menjadikan hati orang beriman semakin teguh bila baca kisah Nabi Nuh dan kisah para Nabi yang lain? Okey, faqala, lalu qala, dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaumku, u'budullah. U'budullah, sembahlah oleh kamu akan Allah. Sembahlah oleh kamu akan Allah.
Okey. Jadi message yang paling besar, yang paling utama para nabi ialah apa dia? Mengajak orang sembah Allah. Tak ada dah mengajak orang masuk kumpulan dia, mengajak orang masuk parti dia, mengajak orang ikut dia sahaja, ikut pendapat dia, tak ada. Mesej yang semua para nabi jelas, bukan nak ajak sembah dia, bukan nak ajak jadi pengikut dia, tak. Sembahlah Allah. Kemudian di sini pengajaran yang kita dapat ambil apa dia? Nabi Nuh berdakwah pada kaum dia. Kaum dia adalah kafir. Kaum dia tak sembah Allah. Kaum dia adalah kaum yang syirik. Apa yang mereka sembah? Apa yang mereka sembah? Kalau siapa baca kisah Nabi Nuh, khususnya dalam surah Nuh, dia tahu apa yang disembah oleh kaum Nabi Nuh. Buka surah, kita nak tahu apa yang kaum Nabi Nuh sembah, buka surah Nuh ayat 23. Waqalu la tazarunna alihatakum waqalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna, betul 23. Wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Betul? Okey, cuba tengok. Apa kata kaum Nabi Nuh kepada sesama mereka? Bila Nabi Nuh berdakwah mengajak semua Allah, maka mereka turun pesan. Waqalu, mereka berkata, la tazarunna. Mereka berkata pada sesama mereka, anak mereka, cucu mereka, jangan kamu sekali-kali tinggal alihatakum, Tuhan-Tuhan kamu. Maknanya mereka tak sembah Allah lah. Sebab ni alihah jamak, banyak. Bila ramai bukan Tuhan lah. Okey. Kemudian dihuraikan apa Tuhan yang disembah oleh kaum Nabi Nuh. Wala tazaruna, ditegaskan lagi. Jangan sekali-kali kamu tinggal waddan. Satu. Tuhan yang bernama waddan. Yang kedua, suwa'an. Yang ketiga, yaghusa. Yang keempat, ya'uqa. Yang kelima, nasra. Bahkan mereka ni pesan kepada anak mereka, sebelum kalau mereka dah tua, mereka dah nak mati, mereka pesan pada anak mereka, jangan sekali-kali kamu tinggal Tuhan-Tuhan ni. Dan jangan sekali-kali kamu sembah Tuhan Nabi Nuh AS. Sebab apa? Dia kata, inilah pesan bapa kami dulu. Bapa kami bila mereka nak meninggal, mereka pesan yang sama. Sebab tu kami pun pesan yang sama kepada kamu. Jadi pesanan wasiat tu turun-temurun. Bila mak bapak nak mati, pesan pada anak, jangan sembah Tuhan Nabi Nuh, tapi sembahlah Tuhan ni. Begitulah seterusnya. Sebab tu akhirnya, Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Apa dia? La tazaranna, jangan kamu tinggalkan jangan engkau tinggalkan di atas muka bumi ini seorang pun manusia. Kenapa? Sebab mereka ni semua penyembah berhala dan 7 keturunan. Mereka pesan siap-siap sebelum mereka mati, sebagaimana mak bapak mereka pesan pada mereka. Jadi pengalaman Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, tak ada seorang pun yang beriman. Maka sebab tu Nabi Nuh akhirnya berdoa supaya Allah binasakan semua. Okey, sebenarnya nama 5 ni, nama siapa ni sebenarnya? Asal-asalnya ialah orang yang soleh. Bila orang soleh ni mati, mereka rasa perlu kita ingatkan, perlu memuliakan mereka yang soleh dan yang meninggal ni. Cara macam mana? Mereka buat dalam bentuk gambar atau patung. Mereka tak sembah lagi peringkat awal. Sebagai apa? Kononnya sebagai tanda peringatan. Sebagai tanda memuliakan orang yang soleh. Jadi mereka buat patung. Patung Wadda, patung Suwa', patung Yaghus. Kemudian bila generasi yang buat patung tu kerana nak memuliakan meninggal, maka datang generasi seterusnya dalam keadaan mereka jahil,
akhirnya mereka anggap ini adalah Tuhan. Maka akhirnya mereka sembah Tuhan berbentuk patung yang kononnya adalah orang yang soleh. Sebab itulah Nabi Nuh mengajak mereka kembali sembah Allah yang Esa. Okey. Jadi walaupun mereka ni kufur kepada Allah, tapi bila Nabi Nuh berdakwah, Nabi Nuh tetap menggunakan perkataan ya qaumi. Pengajaran. Ini antara ibrah. Ibrah apa dia? Ibrah ialah bila kita nak berdakwah pada orang, jangan guna bahasa yang menyakitkan. Bahkan sebaliknya kena guna bahasa yang boleh menyentuh hati dia. Bahasa yang menganggap yang dia akan rasa kita ni sayang pada dia. Kita suka pada dia, bukan kita benci. Walaupun dia syirik, walaupun dia jahat, walaupun dia zalim, tapi jangan sekali-kali tunjuk tingkah laku atau perkataan yang menggambarkan kita benci pada dia. Sebaliknya guna perkataan yang menggambarkan kita suka pada dia. Apa dia? Guna perkataan ya, wahai. Kemudian qaumi. Qaumi itu makna dia sandar pada aku. Nabi Nuh walaupun kaum dia kufur, tapi dia tetap mengatakan kamu ni adalah kaum aku. Beza tak kalau kita kata wahai kaum orang lain? Dan dalam keadaan kita nak berdakwah pada dia, dia susah nak dengar. Yang pertama kita mengaku mereka adalah sebahagian daripada kita. Barulah mereka bersedia nak mendengar. Kemudian yang kedua, pengajaran kedua, dakwah kita biar jelas. Jangan berbelit-belit. Jangan cerita guru, jangan cerita tarikat, jangan cerita mazhab. Cerita jelas. Nak ajak orang supaya sembah Allah. Supaya orang nampak jelas. Dan supaya orang rasa logik. Logik apa? Sembah Tuhan yang satu. Tapi kalau cerita pasal guru, cerita pasal mazhab, orang kata, yang lain pun ada mazhab juga. Akhirnya orang confused. Akhirnya orang tak yakin pada Islam. Sebab cara kita tu tak jelas. Mengajak pada Allah ke, mengajak pada kumpulan. Mengajak pada Allah ke, mengajak pada tarikat. Okey? Sembahlah Allah. Kemudian, malakum. Tidak ada bagi kamu min ilah dari Tuhan ghairahu, selainnya. Okey, bahagian kedua ni apa maksud dia? Pertama Nabi Nuh kata sembahlah Allah. Dah jelaskan, tapi Nabi Nuh sambung lagi. Tidak ada Tuhan tidak ada bagi kamu Tuhan selain daripada Allah. Apa kaitan dengan ubudullah? Kaitannya ialah ayat ni sebagai penyebab. Kalau orang tanya, kenapa kena sembah Allah? Sebab tidak ada Tuhan selain daripada dia. Dia je Tuhan yang berhak disembah. Jadi bahagian kedua ni sebagai sebab kenapa kena sembah Allah. Satu. Yang kedua, sebagai penegasan. Sebagai penegasan bahawa bila kamu sembah Allah, jangan ada unsur syirik. Sebab tidak ada Tuhan selain daripada dia. Kadang-kadang dia sembah Allah, tapi ada Tuhan selain daripada Allah yang juga dia sembah. Macam Nasrani, macam Yahudi kan. Yahudi sembah Allah, tapi di sebalik Allah ada Tuhan yang lain. Nasrani pun sama, sembah Allah, tapi di sebalik Allah ada Tuhan yang lain. Jadi perlu penegasan. Pertama sembah Allah, yang kedua pastikan jangan syirik, jangan mendua mentigakan Allah. Okey? Sebab tidak ada Tuhan melainkan dia sahaja. Kemudian ini sebab juga. Sebab kenapa kena sembah Allah? Inni akhafu. Akhafu, aku takut. Aku takut. Alaikum, ke atas kamu. Azab. Yaumin azim. Hari yang azim, yang besar. Apa hari yang besar ni? Hari yang besar, iaitu hari dia kat dunia ni, hari apa pun semua kecil. Hari lahir, hari kemerdekaan, hari cuti, hari raya, hari tsunami, semua tu kecil. Yang besar ialah hari akhirat besok. Kenapa? Sebab hari itu semua manusia akan dibangkitkan di satu tempat, tanpa ada tempat untuk berlindung, tanpa ada satu batang pokok pun,
tanpa ada satu rumah, pakaian pun tak ada. Dan manusia akan berdiri di situ 50,000 tahun. Dalam keadaan bogel, dalam keadaan panas, di bawah matahari sejengkal ataupun sebatu. Ada manusia yang hitam mukanya, ada manusia yang berjalan dengan muka, ada yang manusia pekak, bisu dan buta. Hari itu adalah Yaumin Azim. Jadi, bahagian ketiga ni, dakwah Nabi Nuh, pertama, dia ada 3. Satu, U'budullah. Yang kedua, Ma lakum min ilah ghairuhu. Yang ketiga, aku takut ke atas kamu azab yang sangat besar. Jadi kalau yang pertama, mesej, tujuan para rasul diutuskan ataupun tujuan berdakwah supaya mengajak manusia sembah Allah. Yang kedua, bahagian kedua, sebab kenapa kena sembah Allah? Sebab dia sahaja Tuhan, tidak ada yang selain padanya Tuhan. Dan juga tidak boleh mensyirikkan. Jangan sembah Allah, tapi ada juga Tuhan lain yang kamu sembah. Yang ketiga, bahagian ketiga juga sebagai sebab. Kenapa kena sembah Allah? Sebab kalau tak sembah Allah, akan ditimpa azab. Jelas, Jadi di sini unsur dakwah mesti ada 2. Unsur dakwah mesti ada 2 kan? Dakwah mesti ada 2. Satu, Bashir. Yang kedua, Nazir. Bashir mana? Bawa berita gembira. U'budullah itu berita gembira. Sebab orang dalam keadaan zalim, lupa, sembah berhala, sembah benda yang tak sepatut disembah, tiba-tiba para Nabi beritahu sembahlah Tuhan yang sebenarnya. Itu sebenarnya berita gembira. Walaupun manusia tak suka. Sebab para Nabi membawa cerita yang benar dan untuk menyelamatkan manusia. Itu berita gembira. Dan dalam dakwah juga mesti ada unsur yang menakutkan, Nazir. Apa dia? Unsur yang menakutkan iaitu amaran. Kalau kamu tak sembah Allah, kamu azab. Kamu ada 2 pilihan sahaja. Satu, tidak sembah Allah dan diazab kekal selama-lama. Ataupun sembah Allah selamat daripada azab. Kamu ada 2 pilihan. Jadi kalau sangat tidak bijak kalau kita berdakwah, cerita benda gembira sahaja. Kalau buat ni dapat pahala, kalau buat ni dapat masuk syurga, kalau buat ni dapat masuk syurga bawahnya sungai. Tapi cerita menakutkan tak ada, tak boleh. Sebab kadang-kadang manusia ni degil, kadang-kadang kerah kepala, maka perlu ada unsur yang menakutkan, amaran. Okey? Dan pengajaran di sini, cuba tengok pengajaran di sini. Nabi Nuh kata apa? Inni akhafu. Sesungguhnya aku takut ke atas kamu. Sebenarnya siapa yang sembah berhala ni? Siapa yang sembah berhala? Kaum dia. Jadi bila kaum dia yang sembah berhala, sepatut siapa yang takut pada azab? Kaum dia, kan? Tapi dalam ayat ini siapa yang takut? Nabi Nuh, subhanallah. Apa pengajarannya? Sepatut ayat macam ni. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan melainkannya, sebab kamu kena takut pada azab Allah. Sebab kamu yang sembah berhala. Sepatut macam tu kan? Kamu kena takut, bukan aku. Aku dah sembah Allah. Subhanallah. Itulah ibrah. Kenapa Nabi Nuh yang takut? Yang sembah berhala orang lain, yang takut orang lain. Kenapa? Jadi pengajarannya, orang beriman sentiasa risau pasal orang lain. Orang beriman sentiasa risau pasal orang lain. Di samping dia sendiri, betulkan diri dia. Kalau diri dia dah selamat, belum tentu dia selamat. Kalau dia tak betulkan orang. Jadi kalau kamu tak itu, kalau aku tak tegur kamu, aku pun akan diazab. Satu. Yang kedua, Nabi Nuh dan juga semua para Nabi. Semua para Nabi kerja dia selamatkan manusia daripada apa? Azab. Sampai mereka sangat-sangat takut kaum dia dibakar. Bukan takut pada diri. Akhafu alaikum. Aku takut kamu dibakar. Sebab sayangnya para Nabi kepada kaum dia. Walaupun menentang, walaupun kaum dia permainkan dia, tapi sikap para Nabi, hati para Nabi tetap ada rasa takut dan sayang kepada kaum dia. Boleh, Dan takut yang paling menakutkan ialah azab.
Jadi ambil pengajaran juga, iaitu jangan kita takut anak kita tak lulus periksa. Jangan kita takut sangat anak kita miskin. Tapi takutlah anak kita akan diazab di neraka. Kalau kita usahakan supaya anak kita selamat daripada azab, confirm dia akan selamat kat dunia. Tak mungkin dia selamat daripada azab Allah, tiba-tiba dia diazab di dunia. Jadi biar jelas, para nabi, itu kerja para nabi. Tapi kerja kita ialah sama, ikut kerja para nabi. Apa dia? Fokus utama kita, selamatkan diri kita, selamatkan anak kita dan selamat orang lain daripada azab. Adapun selamat daripada kemiskinan, selamat daripada musibah kat dunia, kita tak boleh nak elakkan. Sebab dalam dunia adalah ujian. Bila ujian ada musibah, bila ujian ada nikmat. Semuanya ujian. Tapi yang paling penting ujian tu untuk memastikan kita selamat di akhirat. Jadi letaklah matlamat utama kita, bila kita mengajar, bila kita mendidik anak, matlamat yang paling besar dan paling utama, supaya anak kita selamat daripada azab yaumin azim. Apa guna anak kita berjaya kat dunia, selamat kat dunia, jawatan besar, kaya, bagi 5,000 setiap bulan pada kita, tapi di akhirat besok anak kita tak selamat daripada azab. Kan? Dan juga pengajaran, kalau kita ni hati kita bersih, kita kena sentiasa berusaha untuk menyelamatkan orang daripada azab. Bila kita bantu orang miskin kan, jangan fokus pada material sahaja. Jangan fokus pada material. Baiki rumah, bagi paip air kan, bagi telaga, bagi perigi. Tapi mereka tak solat, mereka tak kenal Tuhan. Apa faedah? Tidak ada faedah. Sebab itulah Nabi bawa Al-Quran, bukan Nabi bawa projek, bukan Nabi bawa duit. Allah jadikan Nabi orang miskin dan hanya membawa Quran. Sebab Quran saja yang boleh selamatkan manusia daripada azab Allah. Dan bila kita berpandu ke Al-Quran, sebenarnya kat dunia pun tak ada masalah. Sebab Allah dah janji, siapa yang jaga perintah Allah, Allah akan jaga dia, dunia dan akhirat. Okey. Apa reaksi kaum dia? Apa reaksi kaum dia bila mesej Nabi Nuh sampai pada mereka? Dan di sini juga kita boleh ambil pengajaran. Kalau nak sampaikan mesej dakwah ni, perlu tak kelas 2-3 kelas? Tak perlu. Perlu tak kelas sampai 2-3 jam? Tak perlu. U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu alaikum azabi yaumin azim. Ini tak sampai 1 minit. Kadang-kadang kita bercakap 2 jam, orang tak faham apa mesej kita. Sebab itulah kadang-kadang tak berlaku pertembungan. Kadang-kadang orang suka lagi datang kelas kita. Walaupun ayat yang kita baca tu sepatut kena atas kepala dia. Tapi orang suka datang kelas sebab apa? Sebab dia tak rasa kita mengingatkan dia. Yang mendengar tu rasa macam okey je. Ayat tu tuju pada orang lain. Maka tidak berlaku pertembungan. Di sini bila Nabi Nuh sampaikan mesej yang jelas, maka kaum dia faham, maka berlakulah pertembungan. Apa kata? Qala, telah berkata, Al-Mala'. Al-Mala' apa dah? Pembesar. Pembesar. Malak ni makna condong. Condong. Jadi malak ni satu kumpulan pemimpin. Pembesar-pembesar. Ataupun ashraf. Ashrafu qaumin. Kalau dalam konteks kita sekarang, pak-pak menteri lah. Tengok yang pertama respon kepada dakwah Nabi Nuh apa dia? Bukan orang biasa, tapi adalah pemimpin. Kenapa ni? Qala al-mala'u min qaumihi, dari kaumnya. Dari kaumnya. Apa kita sambung dulu? Apa respon kaum dia terhadap dakwah Nabi Nuh? Bila dia ajak supaya sembah Allah sahaja. Kata mereka, inna, sesungguhnya, la nara, pasti, naraka, kami, nara ni daripada melihat. Tapi ra'a ataupun ru'ya. Ra'a daripada bahasa Arab ada 2. Satu ra'a basariyah. Yang kedua qalbiyah ataupun ilmiyah. Ra'a ataupun ru'yatun, melihat.
Dalam bahasa Arab ada dua. Satu, ra'a basariyah, melihat dengan mata. Yang kedua, qalbiyah, iaitu melihat dengan hati ataupun mengetahui. Okey, sekarang kita nak faham. Kata kaum dia ni, inna sesungguhnya kami lanaraka, pasti kami melihat engkau. Melihat di sini, melihat yang mana satu? Kami melihat engkau. Yang naraka di sini ialah makna ru'yah qalbiyah. Melihat dengan hati, iaitu kami yakin. Kami yakin engkau fi dhalalim mubin, dalam kesesatan mubin yang nyata. Subhanallah. Tengok. Pertama, siapa yang mula respon kepada dakwah Nabi Nuh? Orang biasa ke pemimpin? Okey, soalan. Kenapa pemimpin yang mula respon? Di situ ada pengajaran. Kenapa? Sebab bila bawa dakwah mesej daripada Allah, yang paling besar, yang paling utama tergugat ialah orang yang ada kuasa. Makna apa tu? Manusia sukakan kuasa. Manusia sukakan kedudukan. Bila dia rasa kedudukan dia terancam, dialah yang pertama akan menentang dakwah tu. Boleh? Orang bawah ni sebenar, ikut je, pak turut. Cuba bayangkan kalau dakwah tak dilawan oleh pemimpin kan. Kemudian dakwah pergi pada rakyat. Dan rakyat semua beriman. Apa nasib pemimpin? Apa nasib pemimpin? Kalau pemimpin biarkan dakwah tu merebak di kalangan rakyat, apa nasib pemimpin? Dia akan kalah dalam pilihan raya yang ke-15 nanti. Sebab tu pemimpin ni awal-awal lagi melawan dakwah Nabi Nuh. Sebab menjaga masa depan mereka. Menjaga politik mereka. Di situ menunjukkan manusia sangat hubbur riyasah. Sangat suka, cinta kepada jawatan. Sangat cinta kepada kedudukan. Okey. Satu. Yang kedua, apa pandangan pemimpin kepada dakwah Nabi Nuh? Iaitu, kami yakin engkau ni dalam kesesatan yang nyata. Tengok dia guna perkataan. Satu, dhalal. Yang kedua, mubin. Macam mana orang sesat boleh nampak orang yang benar sesat? Dan sesat pula dikata sesat yang sangat jelas. Macam mana? Kita nak faham. Macam mana mereka boleh faham mengatakan dakwah Nabi Nuh sesat yang paling sesat? Padahal itulah yang paling benar. Macam mana? Kenapa dilabelkan sesat dan paling nyata? Mesti ada sebab. Apa dia? Sesat ni makna menyimpang. Daripada apa? Daripada kebenaran kan? Itu makna sesat. Lawan dia, dhalal, lawan dia hidayat. Jadi sesat ialah menyimpang daripada kebenaran. Okey? Ni yang kaum Nabi Nuh, dia sembah berhala apa semua. Dia yakin tak itu benar? Yakin. Berapa lama dia sembahkan? Dengan penuh yakin bahawa itu adalah benar. Tiba-tiba, Nabi Nuh datang bagi tahu Tuhan tu satu. Dia kata ni memang sesat. Sebab apa? Sebab bagi mereka yakin yang mereka buat tu benar. Bila ada je yang bercanggah dengan yang mereka amalkan sekian lama, mereka cop sesat. Boleh faham? Yang kedua, mesej Nabi Nuh apa dah? Ada cerita apa ni? Azabu yaumin azim. Azab tu bila? Orang-orang yang tak beriman percaya tak ada hari akhirat? Dua dikata sesat. Ini nenek moyang kami tak pernah cerita ada kehidupan selepas mati. Bila kamu cerita, ini benda yang baru, benda yang menyimpang daripada yang kami faham dan kami yakin benar. Boleh jelas? Sama je. Bila orang buat benda-benda yang bid'ah kan? Dah 7 keturunan. Tiba-tiba kita kata benda tu salah. Maka dia akan kata apa?
Kita sesat. Kenapa? Sebab yang kita buat bercanggah dengan amalan mereka sekian lama. Sebab mereka cukup yakin yang mereka buat betul. Kenapa betul? Sebab mereka dah buat lama. Nenek moyang mereka pun dah mula dan ulama pun tak tegur. Mesti betul. Tiba-tiba kamu kata salah. Kamu yang sesat. Ini cara berfikir yang songsang. Cara berfikir yang songsang apa dia? Bila buat satu benda sekian lama, maka dia yakin benda itu betul. Itu songsang. Sebab kebenaran bukan disebabkan lama beramal. Tak. Kebenaran berdasarkan dalil, bukti. Walaupun kamu beramal 60 tahun, 70 tahun, tapi kalau salah, tetap salah. Itulah orang beriman. Orang beriman dia berakal. Dia fikir, agama mesti ada dalil, bukan ikut orang ramai. Kalau tak ada dalil, wajib dia tinggal walaupun dia beramal 50 tahun. Sebab tu ada satu masa, seorang lelaki solat, kemudian datang Huzaifah Al-Yaman, dia pun tengok lelaki ni solat, lepas solat dia tanya, berapa lama dah kamu solat ni? Dia kata, aku dah solat macam ni 60 tahun. Maka kata Huzaifah sahabat Nabi yang tahu cara solat yang betul. Maka dia kata, kalau kamu mati sekarang, walaupun kamu dah solat 60 tahun, kamu mati bukan di atas agama Nabi Muhammad. Sebab cara solat kamu bercanggah dengan solat Nabi. Tapi macam mana dia boleh solat 60 tahun? Sebab dia yakin solat itu betul. Sebab apa? Sebab jahil. Jadi nak bagi tahu kalau kita orang beriman, walaupun kita ada beramal 50 tahun, 60 tahun, tapi kalau tidak ada dalil, dan yang satu lagi ada dalil, wajib kita tinggalkan. Jangan jadi macam kaum Nabi Nuh. Yang kita buat tak ada dalil, yang orang cakap ada dalil. Tiba-tiba kita kata yang ada dalil itu sesat. Itu perangai kaum Nabi Nuh. Tengok, dia kata sesat yang nyata ni. Kebenaran dituduh sesat yang nyata. Dan kebatilan dituduh kebenaran. Makna itu tanda-tanda akhir zaman. Okey. Kita ambil satu ayat ni sebab ini jawapan Nabi Nuh pula. Qal, apa Nabi Nuh jawab? Dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Subhanallah. Tengok. Walaupun orang tuduh dia sesat yang nyata, Nabi Nuh tetap menjawab dengan bahasa yang lembut. Wahai kaumku. Cuba orang tuduh kita sesat kan? Orang tuduh kita sesat, orang tuduh kita macam-macam lah. Tak ada mazhab lah, macam-macam. Walaupun tuduhan tu adalah palsu. Lepas orang tuduh macam-macam pada kita, boleh tak lagi kita nak sebut, wahai sahabatku? Susah kan? Ini pengajaran. Orang tuduh macam mana kepada kita, tapi bahasa kita kena jaga. Bahasa kita kena sentiasa lembut. Tunjukkan akhlak seorang pendakwah. Wahai kaum aku, laisa bi dalalah. Tidak ada bagiku dalalah, kesesatan. Tak payah melenting. Tak payah tuduh dia balik. Nabi Nuh tak tuduh kaum dia yang sesat. Nabi Nuh tak kata, kamu tuduh aku sesat, sebenarnya kamulah 10 kali sesat. Tak. Itu bukan cara berdakwah yang baik. Sebaliknya kita nafikan. Kata Nabi Nuh, wahai kaum aku tak sesat pun. Nabi Nuh tak pulangkan kesesatan kepada kaum dia. Cuma Nabi Nuh menafikan. Aku tidak sesat, walakinni, habis siapa kamu? Akan tetapi, aku adalah Rasul. Aku hanya sebagai utusan. Utusan daripada siapa ni? Aku bukan mereka-reka. Yang aku suruh sembah Allah tu bukan wahyu daripada aku, bukan aku dapat daripada mimpi, tapi utusan min Rabbil Alamin. Aku hanyalah utusan menyampaikan mesej daripada siapa? Bukan calang-calang, bukan berhala, bukan bapa, bukan bos, tapi Rabbul Alamin, pencipta, pemilik, pentadbir sekalian alam. Okey. Jelas Ini juga pengajarannya bila orang tuduh kita sesat, jangan melenting. Jangan jawab balik. Jangan hentam dan maki balik dia, jangan. Itu bukan akhlak orang beriman, apatah lagi sebagai seorang pendakwah. Cukup kita menafikan, saya tak sesat.
Sebab saya baca dalil daripada Quran. Takkanlah Quran itu sesat. Sebab saya baca hadis daripada Nabi Rabbil Alamin, daripada Rasulullah. Takkanlah hadis Nabi sesat. Kalau sebab saya baca Quran saya sesat, maka seolah orang tu menuduh Quran tu sesat. Kalau hanya saya menceritakan sunnah Nabi, orang dia kata sesat, makna orang tu menuduh sunnah Nabi sesat. Saya hanya menyampai je. Jawab macam tu. Jangan kita patah balik, kamu 10 kali sesat. Okey? Subhanallah. Banyak tak ibrah daripada kisah Nabi Nuh? Kita tak sebut lagi ni Nabi Nuh berdakwah berapa lama. Macam mana cara berdakwah kepada kaum dia. Dan bagaimana sikap kaum dia. Ini sikap pemimpin. Sikap kaum dia pula Allah sebut lengkap dalam surah Nuh. Nanti kita akan sebut minggu depan insya-Allah. Ustaz, ada orang berhujah vaksin berkait dengan hubungan sesama manusia yang perlu dijaga. Dengan tidak mengambil vaksin menolak hak manusia lain ke atasnya. Adakah mereka ini dianggap golongan mutaffifin? Tak, dia tak termasuk. Mutaffifin ini dia minta hak dia dibagi dengan sempurna dan hak orang lain dia kurangkan. Tak ada kaitan dengan vaksin ni. Vaksin ni tak tahulah, bagi saya siapa nak ambil, ambil lah. Siapa tak nak ambil, tak ada masalah. Tapi kalau nak pergi luar negeri, wajib ambil. Jadi siapa yang suka melancong tu selamat bervaksin. Dia tak ada pilihan. Jangan jadikan isu lah. Siapa rasa yakin, silakan. Siapa yang tak yakin, tak payah ambil. Setakat ni yang setakat saya tahulah, kerajaan belum wajibkan. Betul kan? Belum wajibkan. Dan vaksin pun tak cukup untuk semua rakyat Malaysia. Jadi bertenang, bersabar. Takut-takut sebelum vaksin sampai, malaikat maut sampai dulu. Jadi, gandakan usaha kita untuk menghadapi kematian dibanding usaha kita untuk mengelak daripada vaksin. Tak ada soalan lah. Mana? Mana tak jumpa? Wah, Ustaz, umur berapakah yang paling sesuai untuk tadabbur Al-Quran? Kerana jika terlalu kecil, mereka tidak mudah faham. Dia kira budak tu matang lah. Matang ni makna boleh berfikir. Kalau umur 5 tahun, 6 tahun tak boleh berfikir dengan matang lagi. Jadi sebab itulah salafus salih, mereka hafal Quran ataupun menjadikan anak mereka hafal Quran di peringkat awal. Umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, mereka hafal Quran tanpa ditadabburkan. Tapi bila masuk 10 tahun, saya rasa budak dah matang, dah boleh berfikir. Ketika itu, boleh kita ajar tadabbur. Jadi kita nak tahu budak tu bila umur dia sesuai untuk tadabbur, cuba kita test anak kita. Kalau umur 10 tahun kita ajar tadabbur, dia boleh faham, dia boleh cerita balik, maka dia boleh terima lah tu. Jadi bila budak tu matang, ketika itulah sesuai untuk kita tadabbur. Kalau kita share ilmu dalam kelas tadabbur ni termasuk dalam usaha dakwah. Ya termasuk, tapi usaha yang terlalu kecil lah. Kalau setakat share je, usaha tu terlalu kecil. Sebab apa? Sebab tak ada usaha, tak ada pernah apa pun. Sekadar share je. Satu. Yang kedua, dakwah dia perlu berjumpa. Perlu ada face to face. Supaya apa? Supaya kita sendiri dapat menghayati keadaan mad'u dan supaya mad'u yang kita dakwah tu terasa. Kita sayang pada dia. Kita pergi dia, jumpa dia, duduk dengan dia, sabar duduk dengan dia. Sampai dia rasa kita ni betul-betul nak bantu dia. Tapi kalau setakat share macam ni, dia pun tak kenal kita. Kita pun tak tahu dia baca ke tak. Kalau baca dia faham ke tak. Kalau dia faham, betul-betul faham ke salah faham? Kalau dah betul-betul faham, adakah dia beramal? Kita tak tahu. Jadi sangat berbeza bila dakwah kita pergi jumpa dia face to face. Sebab tu Allah cakap pada Musa, izhab ila Fir'aun, pergi kepada Fir'aun. Pergi kepada Fir'aun. Walaupun innahu tagha, dia paling jahat.
Manusia paling jahat, paling zalim, paling teruk ketika itu Fir'aun. Tapi itu pun Allah perintah pada Musa, kamu kena pergi. Sepatut Musa lebih mulia daripada Fir'aun. Sepatut Fir'aun kena pergi pada Musa. Tak. Dakwah bukan macam tu. Dakwah ni, satu benda, mesej dakwah ni adalah manusia tak suka. Nafsu manusia tak suka. Bila nafsu manusia tak suka, kita tak boleh nak tunggu orang datang. Sebab memang dia tak suka pada dakwah. Mereka tak suka pada Quran. Jadi kalau nak tunggu mereka datang, kadang-kadang mereka mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Jadi kita kena pergi, kita kena usaha, kita kena sampaikan. Kita dah sampaikan, mereka tak nak terima, lepas tanggungjawab kita. Itu masalah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapannya kalau setakat share dalam Facebook ke, dalam WhatsApp ke, sebenarnya jauh daripada mencukupi. Walaupun itu juga dikira sebagai dakwah. Tetapi hanya usaha yang terlalu kecil. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau ada parent yang buka dokumen perjanjian sewa rumah yang palsu dengan tujuan nak mohon masukkan anaknya ke sekolah yang baik di kawasan tersebut, apa hukumnya? Hukumnya berdosa lah. Hukumnya berdosa sebab ada unsur menipu. Dokumen perjanjian sewa rumah yang palsu, mana tipulah. Nabi kata haram menipu ataupun bercakap bohong, kecuali 3 tempat aja. Ketika dalam peperangan, yang kedua dalam usaha untuk berdamai, untuk mendamaikan antara dua pihak yang bergaduh, dan yang ketiga percakapan antara suami dengan isteri ataupun isteri dengan suami untuk maslahat, untuk kebaikan. Selain daripada itu, bercakap bohong adalah haram. Menipu ataupun palsu, memalsukan dokumen adalah dosa besar. Dia panggil apa? Syahadat zur, persaksian palsu. Yang menulis pun sama, yang menyaksikan sama, yang menerima dan tahu pun sama. Jadi hukumnya haram. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua apa ni? Untuk masukkan anak ke sekolah yang terbaik. Saya pun tak, kenapa nak sangat sekolah yang terbaik? Sebenarnya sekolah itu terbaik di sisi siapa? Di sisi manusia aja. Hanya kita nak sekolah terbaik di sisi manusia, kita sanggup menipu dan melanggar hukum Allah. Sepatut kita orang beriman, pilihlah tempat yang terbaik di sisi Allah. Apa tempat yang terbaik di sisi Allah? Bukan sekolah terbaik di sisi manusia. Kadang-kadang yang terbaik di sisi manusia, tapi tidak baik di sisi Allah. Kadang-kadang yang tak baik di sisi manusia, tapi itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kamu hantar sekolah menengah kan? Katalah hantar sekolah menengah. Tapi kamu ajar anak kamu di rumah, ajar tadabbur Al-Quran, ajar doa-doa sunnah-sunnah Nabi. Maka itu adalah yang terbaik, yang Allah redha. Jadi nak pergi sekolah biasa ni sebenarnya tak perlu memalsukan dokumen. Jadi jangan kerana nak jaga hati orang dan supaya orang pandang kita, anak kita sekolah terbaik, sanggup kita melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Serah pada Allah. Berapa ramai yang berjaya, yang hebat, yang ada nama, asalnya bukan sekolah terbaik pun. Asalnya kadang-kadang sekolah Arab yang buruk kan. Tapi sebab dia buat cara yang betul, dia menjadi manusia yang mulia di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Wallahu alam. Wanita datang haid, bolehkah membaca dan pegang dan belajar tajwid Al-Quran? Ulama beza pendapat lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, wanita haid tak boleh baca Al-Quran dan tak boleh sentuh. Dalam mazhab kita Syafi'i, wanita haid tak boleh sentuh dan tak boleh baca Al-Quran. Tapi boleh baca terjemahan, boleh baca buku-buku agama, boleh zikir pagi petang. Kecuali kalau dia adalah seorang pelajar tahfiz ataupun seorang guru tahfiz, guru Quran, maka dikecualikan. Sebab kalau dia hafiz Quran, setiap kali datang haid dia kena bercutikan, lupa bacaan. Jadi kemudian dah bersih, baca balik, ingat balik. Lepas tu haid lagi, lupa balik. Maka kebanyakan ulama mengatakan dibolehkan wanita yang haid untuk membaca, murajaah, mengajar Al-Quran. Sekiranya dia pelajar Al-Quran ataupun penghafal Al-Quran ataupun yang mengajar Al-Quran. Wallahu alam.
Daurah Ramadan ada bayaran tertentu. Mr. Ustaz komen. Apa ni? Daurah Ramadan? Tak tahu. Ini silap mesej ke? Daurah Ramadan. Saya tak buat daurah Ramadan. Cuma kelas kita di bulan Ramadan macam biasa. Kelas online. Dan tak ada apa-apa bayaran. Ha? Salam Ustaz. Macam mana nak galakkan anak-anak kecil untuk suka solat? Adakah dengan belikan sejadah kartun yang ada gambar Kaabah? Unta itu dikira satu galakan. Tak salah tu. Cara didikan yang salah. Bila kita nak galakkan anak kecil solat, kita beli sejadah yang ada gambar kartun, yang ada gambar Kaabah. Itu didikan yang salah. Akhirnya bila pergi tempat lain, tengok-tengok sejadah tu tak ada gambar kartun. Dia pun malah solat. Tak ada gambar Kaabah, dia pun tak nak solat. Kenapa? Sebab kita ajar, dia suka sebab gambar kartun. Dia suka sebab ada gambar kan? Didikan yang salah. Satu. Yang kedua, sebenarnya gambar-gambar ni sebenarnya tak bagus. Sebab gambar ni kadang-kadang menjadikan kita lara dalam solat. Mungkin budak tak apalah. Sebab budak memang lara pun. Tapi bila kita biasakan macam tu, bila dia besar, gambar-gambar ni sama ada di dinding ke, di sejadah ke, kadang-kadang boleh mengganggu solat kita. Bahkan saya pernah sebutkan, Nabi pernah terganggu solat Nabi bila melihat kain lansir kepunyaan Aisyah, ada corak-corak, ada warna-warni kan. Itu pun terganggu, Nabi suruh Aisyah turunkan. Dan saya pernah sebut juga Imam Ahmad bin Hanbal, bila dia nak solat, dia tutup semua kawasan tempat dia solat tu semua menjadi putih. Sejadah pun tak ada. Kalau ada pun hamparan kain warna putih. Supaya dia tak terfikir dah warna ke gambar ke tak ada. Kalau ada Quran kat depan pun dia tutup dengan kain putih. Supaya dia dapat pastikan solat dia tidak terganggu dengan apa-apa bentuk warna ataupun apa-apa bentuk gambar. Wallahu a'lam. Dia cara terbaik nak didik anak solat ialah mak bapak solat sekali dengan anak-anak. Kalau anak lelaki, bapak bawa pergi ke masjid. Dan bila anak tu solat, bagilah hadiah. Satu minggu bagi RM5 ke, bagi hadiah. Apa-apa hadiah yang dia suka, tapi syarat kena jaga solat 5 waktu di awal waktu berjemaah. Setakat ini kerajaan Saudi Arabia hanya akan membenarkan orang yang telah ambil vaksin untuk mengerjakan haji. Ya. Jadi kalau nak pergi Mekah, nak buat umrah ke haji, nak bawa jemaah ke, kena vaksin lah. Lawan habis-habisan, lepas tu kena cucuk juga. Oh, Syekh Abdul Mu'in Al-Makki. Kenapa ilmu ni berubah? Contohnya dulu, kita diberitahu amalan itu sunnah. Sekarang bukan sunnah. Adakah Ustaz Syekh Tuan Guru dulu-dulu tidak menyampaikan yang salah yang benar? Dia sebenarnya ilmu tak berubah. Kan Nabi dah cakap, aku tinggal pada kamu dua perkara. Quran dan sunnah. Quran dan sunnah. Dan kalau kamu pegang ni, kamu tak akan sesat selama-lama. Macam mana kalau Quran dan sunnah berubah? Tiba-tiba Nabi kata kalau pegang tak akan sesat. Maknanya kalau kita pegang dan tak sesat, makna Quran dan sunnah tak akan berubah. Yang berubahnya kita. Yang berubahnya ilmu yang kita ambil bukan daripada Quran dan sunnah. Percayalah, tak mungkin antara sunnah dengan sunnah bercanggah. Tak mungkin, mustahil. Apa yang Nabi cakap adalah wahyu. Mesti selari dengan Al-Quran. Dan apa yang Nabi cakap tidak mungkin bercanggah antara satu sama lain. Kalau bercanggah, mesti salah satu bukan sunnah. Jadi kita kena cek betul-betul. Ramai orang berdakwah sunnah, tapi sebenarnya tidak ada dalil. Nak buktikan sunnah bukan mulut ustaz, tapi dengan dalil daripada Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Jika Allah nak mahu kita berubah, ini sebab kita tak mengikut apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Betul ke? Ya. Kita nak hidayah, kena ikut cara Allah dan Rasul. Bukan cara kita, bukan cara guru kita. Apa soalannya? Adakah orang yang susah nak meninggalkan perbuatan mengikut orang dulu, contohnya tahlil arwah? Saya tak boleh menghukum, saya bukan penghukum.
Orang yang susah nak meninggalkan amalan orang dahulu, adakah dikira sebagai kaum Nabi Nuh? Bukan. Dia bukan kaum Nabi Nuh, dia tetap kaum Nabi, umat Nabi Muhammad. Sekarang kita ni semua umat Nabi Muhammad, bukan umat Nuh. Cuma ada perangai. Bukan kaum Nabi Nuh. Ada perangai macam kaum Nabi Nuh. Dan kita berdoalah pada mereka. Sebagaimana Nabi Nuh boleh sabar dengan kaum dia 950 tahun. 950 tahun. Saya ulang. Nabi Nuh boleh sabar dengan kaum dia 950 tahun. Dan akhirnya kaum dia tak berubah juga kan. Jadi kenapa bila orang tu tak boleh berubah, tak boleh nak meninggalkan bid'ah, kita tak sabar. Sabar je. Terus berkawan. Dan berdoalah pada Allah satu hari, semoga Allah beri hidayah kepada mereka. Dan kita pun boleh tentu. Kita sekarang mungkin ikut sunnah. Tapi di penghujung kehidupan kita, kita tak tahu. Jadi selalulah minta hidayah kepada Allah untuk kita dan untuk orang lain. Wallahu a'lam. Boleh tak berniaga? Boleh tak berniaga makanan hantar di kedai orang kafir? Dia secara umumnya tak berdosa lah sebab kita bukan mencuri. Kita bukan menipu. Kita berniaga dan letak di kedai orang kafir kan. Makna jual beli kita halal. Tidak ada unsur menipu, tidak ada unsur mengambil hak orang ataupun zalim. Cuma dalam bab membantu. Bila dia kafir kan. Dia kafir. Kemudian kita letak barang kita di kedai dia. Ada sikit usaha untuk membantu dia. Maka Allah kata apa? Wala ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan dalam perkara permusuhan. Jadi dalam bab tu pandangan saya lebih baik kita elakkan. Lebih baik kita elakkan. Lebih baik kita bantu pergi hantar kedai orang Islam. Wallahu a'lam. Mana yang lebih utama, qada salat ataupun menunaikan salat sunat? Yang lebih, ulama ada dua pendapat lah. Yang meninggalkan solat dengan sengaja di waktu muda. Ada pendapat mengatakan kena qada. Dan ada yang melampau, dia kata kena qada dan tak boleh langsung solat sunat. Sunat tarawih ke, sunat hari raya ke, sunat qabliyah, ba'diyah, semua tak boleh. Itu dah melampau lah. Makna pandangan yang sederhana, siapa yang tinggal solat dengan sengaja, dia kena qada. Tapi dalam masa sama, dia boleh juga buat solat sunat. Jadi soalan mana lebih utama? Utama solat qada lah. Sebab yang qada tu wajib. Yang qada tu adalah hukumnya wajib. Yang solat sunat, hukumnya sunat. Jadi antara wajib dengan sunat, kena utamakan yang wajib. Dan pendapat kedua, siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja di waktu muda, maka tidak perlu qada. Tidak perlu qada, tak perlu ganti. Dia hanya perlu bertaubat nasuha kepada Allah. Jangan ulang lagi. Dan teruskan solat fardu macam biasa dan perbanyakkan solat sunat. Wallahu alam. Amalan baca surah Al-Fil ikhlas tiap pagi sebelah kali. Tidak ada sunnah, tidak ada dalil. Baca surah Fil dan ikhlas tiap pagi sebelah kali tidak ada dalil. Jangan baca. Bila tak ada dalil ni, kemungkinan besar amalan kita sia-sia dan tidak diterima. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang bukan daripada kami, amalan ni makna amalan agama lah, ibadat, maka fahuwa raddun, dia tertolak. Wallahu alam. Ustaz, vaksin sudah ada lama dah. Kita semua baby-baby dapat vaksin sampai 1 tahun. Lepas tu vaksin kita mesti ambil jika pergi umrah dan haji. No issue lah. Ni nak bagi pandangan ni. Kenapa ramai lagi yang susah nak bertadabbur? Cara-cara untuk mengajak. Kenapa ramai lagi yang susah nak bertadabbur? Kenapa ramai lagi yang susah nak bertadabbur? Soalan saya pula, kenapa masih ramai lagi nak mengeluh sebab ramai tak boleh tadabbur? Cuba ambil pengajaran kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Tapi Nabi Nuh tak pernah kecewa, tak pernah give up, tak pernah putus asa
Terus berdakwah sampai dia mati. 950 tahun. Kita baru tadabbur, baru dia 3 bulan je. Lepas tu kita tengok orang tak nak tadabbur. Kita suruh dia pun baru 2-3 hari je. Tiba-tiba kita dah, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Yang penting kita buat apa yang sepatut kita buat. Yang dia tak nak buat, dia dengan Allah. Yang sepatut kita buat apa dah? Kita dah usaha bagi jalan pada dia, bagi link pada dia, dah cakap, dia tak nak terima sudah. Cari orang lain. Ramai lagi yang nak. Wallahu alam. Salam Ustaz, macam mana nak galakkan anak-anak kecil untuk suka solat? Dia jawab kan? Dah. Mohon pencerahan tentang zakat pendapatan. Dia ulama beza pendapat. Ada kata wajib. Zakat pendapatan ni makna setiap bulan kena keluarkan zakat. Sebab pendapatan kita dapat setiap bulan, maka zakat pun kena bayar setiap bulan. Dan setahu saya, seluruh Malaysia dah wajibkan zakat pendapatan kecuali negeri Perak. Kecuali negeri Perak. Tapi kalau nak tengok dari segi dalil, sebenarnya tidak ada dalil yang jelas daripada Quran ataupun hadis yang mengatakan wajib dikeluarkan zakat daripada pendapatan bulanan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika Allah tidak mahu kita berubah kerana kita tak mahu. Kerana kita yang tak mahu. Betul? Jadi Allah tak bagi hidayah pada kita, Allah tak ubah kita sebab kita sendiri tak nak. Allah tu maha adil lah. Allah akan bagi pada siapa nak je. Orang tu tak nak hidayah. Kenapa Allah nak bagi kan? Hidayah ni kena terima dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Ustaz, boleh tak berdoa, bertawassul dengan selawat seperti doa Allahumma salli? Tak boleh, tidak ada dalil. Yang boleh bertawassul ialah dengan nama-nama Allah. Yang boleh bertawassul dengan nama-nama Allah, dengan amal soleh kita, tapi dengan berselawat tidak ada dalil. Tawassul dengan berselawat tidak ada dalil. Siapa yang ada dalil bagi kat saya. Saya masih tak boleh brain. Saya masih tak boleh fikir kenapa orang Saudi tak pakai serban. Baju merah dan sebagainya sepatutnya sunnah. Ustaz pun sempoi je pakai baju biasa. Yang nampak simple. Apa sebenarnya amalan ni? Sunnah ke? Saya pun tak boleh nak fikir macam mana soalan ni keluar. Nabi kata dalam satu hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Maksudnya, sesungguhnya Nabi guna huruf taukid. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak melihat kepada suwarikum, gambaran luaran kamu. Dan wala ila ajsamikum, dan Allah juga tidak memandang kepada fizikal kamu, kurus ke, slim ke, tetapi Allah melihat kepada hati kamu dan juga amalan kamu. Adakah selari dengan sunnah Nabi? Jadi kenapa kita nak fokus pada pakaian yang Allah pun tak tanya? Satu. Yang kedua, Allah dah sebut dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katalah wahai Muhammad, begitu pada umat kamu, kalau kamu cinta pada Allah, maka ikut Nabi. Okey, ikut Nabi. Ikut yang mana ni? Yang paling utama, ikut yang wajib. Kadang-kadang yang paling asas, yang paling wajib pun ramai tak ikut, tapi duk sibuk dengan benda yang kecil. Ada pun masalah serban ni, saya dah begitu beberapa kali. Pasal serban ni, ulama beza pendapat. Ada yang mengatakan dia sunnah Nabi. Ada yang mengatakan dia bukan sunnah Nabi. Itu budaya orang Arab. Sebab Abu Jahal pun pakai serban. Abu Jahal pun pakai serban. Abu Lahab pun pakai serban. Itu budaya orang Arab. Dan sebab itu kalau kita tengok ulama-ulama di Timur Tengah, dia ada yang pakai serban, ada yang tak. Bahkan kalau kita tengok YouTube kan, ceramah ulama-ulama yang terkenal juga di negara Arab. Daripada Jordan ke, daripada Syria ke, daripada mana lagi? Daripada Sudan ke, kadang-kadang dia dogol je. Serban tak pakai, kopiah pun tak pakai. Tapi dia ulas ayat Quran mantap sampai menyentuh hati. Ada orang serban besar, pakai jubah.
Tapi bila bercakap asyik gelak je. Bila bercakap hadis palsu. Bila bercakap hadis dhaif. Tak menyentuh hati. Dan kita tengok ulama-ulama Timur Tengah kan. Satu, ramai ulama tak pakai serban. Yang kedua, bila mereka pakai serban, tak sama. Kalau Yaman, lain serbannya. Kalau Mesir, lain. Macam terbus. Kalau Sudan, serbannya lain. Kalau Oman, serbannya lain. Menunjukkan apa? Itu budaya pakaian mereka. Kalau betul lah serban itu sunnah Nabi, mesti satu. Sebab Nabi pakai serbannya bukan berbagai-bagai. Mungkin ada 2 cara, 3 cara. Tapi kalau berbeza sampai 10 bentuk, itu menunjukkan itu pakaian ataupun budaya pakaian Arab di tempat masing-masing. Jadi jangan kita duk sibuk pakaian yang Allah tak tengok pun. Yang Allah nak tengok hati kamu. Betul tak cinta Allah? Kalau cinta Allah, baca Quran tak faham. Macam mana ni? Di mana cinta kamu? Baca Quran berkali-kali khatam. Tapi tak faham. Tapi serban besar. Cinta Allah mesti faham apa yang Allah cakap. Mesti dengar satu persatu apa yang Allah cakap dalam Quran. Itulah tanda yang paling besar, yang paling utama. Cinta kepada Allah dan Rasul. Wallahu'alam. Bagaimana cara seorang suri rumah untuk berdakwah sedangkan dia hanya duduk di rumah sahaja? Niat memang ada. Sebab subhanallah, suri rumah adalah aset yang paling besar kepada dakwah. Suri rumah adalah aset yang terbesar dalam dakwah. Saya nak tanya, pendakwa-pendakwa yang hebat ni, pendakwa-pendakwa yang hebat, dulu, kini dan insya-Allah selama-lama, lahir daripada siapa? Lahir daripada ibu ni. Sebab ibu yang mendidik di rumah, lahirlah ulama yang hebat. Dan ulama hebat inilah menyampaikan ilmu sampai satu dunia. Bahkan ulama tu dah mati. Tapi ilmunya tetap dimanfaatkan oleh ribuan ataupun jutaan umat Islam. Walaupun ulama tu dah mati. Siapa ulama ni? Macam mana boleh jadi macam ni? Sebab mak dia. Contoh Imam Syafi'i. Dia anak yatim. Yang mendidiknya, yang membesarkannya siapa? Mak dia. Mak dia tak pergi berdakwah. Tapi mak dia melahirkan seorang ulama yang pergi berdakwah dan ilmunya sampai ke mana-mana. Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia anak yatim juga. Dan yang membesarkannya, yang mendidiknya, yang menjaganya ialah ibunya. Sebab ibunya lah lahirnya seorang Imam Ahmad Ibn Hanbal yang hebat. Yang ilmunya dimanfaatkan sampai hari ini oleh jutaan manusia, jutaan orang Islam. Jadi ibu ni adalah aset yang penting. Tak mesti mereka keluar berdakwah. Tapi gunakan masa didik anak. Kalau dah anak besar, gunakan masa didik cucu. Semoga cucu tu ataupun anak menjadi pendakwah, maka saham yang terbesar juga ibu akan dapat. Wallahu'alam. Okey, cukup Kelas kita akan datang ialah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 26 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.